Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran maya sains tingkatan 2. Okey, kita sambung lagi bab 8 ini iaitu daya dan gerakan. Daya dan gerakan ini hanya mempunyai dua subtopik sahaja iaitu 8.1 daya dan 8.2 kesan daya. Subtopik 8.2 kesan daya agak panjang, jadi cikgu bahagikan kepada 3 bahagian yang mana cikgu namakan sebagai bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. So, jom kita preview secara ringkas apa yang kita akan belajar dalam bahagian 1 ini. Okey, dalam bahagian 1 kita akan belajar kesan tindakan daya, daya apungan dan juga ketumpatan dan kesan apungan. Okey, kita tengok apakah kesan-kesan daya secara sepintas lalu. Yang pertama, daya menggerakkan objek pegun. Yang kedua, daya menghentikan objek yang bergerak. Yang ketiga, daya mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Yang keempat, daya mengubah arah gerakan objek. Yang kelima, daya mengubah bentuk dan saiz objek. Okey, kita lihat satu persatu secara lebih detail. Yang pertama, daya menggerakkan objek pegun. Kita lihat dalam video yang diberikan di atas ini bagaimana seorang pemain bola sepak mengambil tendangan bebas. Bola berada di atas padang, bola tidak bergerak, kita kata bola itu berada dalam keadaan pegun. Apabila bola ditendang, maknanya bola dikenakan daya, maka bola itu akan bergerak ke arah gol. Jadi kat sini, daya dikenakan ke atas bola menyebabkan bola tadi bergerak. Okey, yang kedua, daya menghentikan objek yang bergerak. Kita lihat video ini. Dua biji bola merah dan biru bergerak secara bertentangan ke arah satu sama lain dan akhirnya bertembung, seterusnya berhenti. Kenapa berhenti? Kerana ada tindakan daya yang berlaku di situ menyebabkan kedua-dua bola ini berhenti. Okey, daya menghentikan objek yang bergerak. Ketiga, daya mengubah arah pergerakan sesuatu objek. Kita tengok dalam gambar ini, dalam video ini, bagaimana pemain bola sepak telah mengubah arah pergerakan bola dengan menggunakan kaki. Jadi di sini daya dikenakan ke atas bola telah menyebabkan pergerakan bola tadi berubah ke arah yang lain. Okey, seterusnya yang keempat, daya mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Kita lihat di dalam video di atas bagaimana seorang pemain bola sepak yang memakai jersey 17 itu, dia membawa bola dengan awalnya ialah perlahan, kemudian ditendangnya bola itu dan bola tadi bergerak laju menuju kepada pintu gol. Di sini kita boleh lihat bagaimana daya bertindak atau daya dikenakan ke atas bola telah mengubah kelajuan bola. Mengubah kelajuan ini tidak sekadar mengubah daripada perlahan kepada laju, mengubah laju kepada pergerakan yang perlahan juga termasuk dalam kesan daya mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Kesan daya yang kelima ialah daya mengubah bentuk dan saiz objek. Kita lihat video yang di atas. Kita nampak dengan jelas bagaimana getah ditarik, dilepas. Ini mengubah bentuk dan juga saiz getah tersebut. Yang kedua ialah belon ditekan daripada kiri dan kanan, dua-dua arah, telah mengubah bentuk dan saiz belon tersebut. Kedua-dua perubahan ini adalah disebabkan oleh tindakan daya. Okey, seterusnya ialah daya apungan. Daya apungan ialah perbezaan di antara berat sebenar dan berat ketara. Apakah berat sebenar? Berat sebenar merupakan berat sesuatu objek ketika ia berada di udara. Manakala berat ketara ialah berat objek tersebut ketika ia berada di dalam air. Untuk menentukan daya apungan, kita cuma perlu tolakkan berat sebenar dengan berat ketara. Sebagai contoh,
Katakan suatu objek berat sebenarnya ialah 50 Newton, iaitu berat ketika ia berada di udara. Kita tolakkan dengan berat ketika ia berada di dalam air, iaitu berat ketara. Katakan 40 Newton. Setelah ditolak, kita dapat 10 Newton. 10 Newton inilah merupakan daya apungan yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, kenapa sesuatu objek itu terapung? Kita nampak bot di dalam video ini bergerak di atas air, maksudnya terapung. Jadi kenapa ia terapung? Sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak cukup untuk menampung beratnya. Artinya daya apungan itu sama dengan berat objek, maka terapunglah objek itu. Kita tengok contoh yang diberikan kat sini. Bot ini berada di atas permukaan air. Katakan beratnya ialah 10 Newton dan daya apungan yang bertindak ke atasnya adalah 10 Newton juga. Jadi di sini berat dan daya apungan adalah sama, iaitu 10 Newton. Ini menyebabkan bot ini terapung di atas permukaan air. Kenapa tenggelam? Kenapa objek tenggelam? Sesuatu objek akan tenggelam jika daya apungan yang bertindak terhadapnya tidak cukup untuk menampung beratnya. Maknanya daya apungan adalah kurang daripada berat objek. Kita lihat kenapa lelaki ini tenggelam. Katakan, contohnya berat lelaki ini ialah 10 Newton. Sebaliknya, daya apungan yang bertindak adalah 5 Newton sahaja. Jadi kita lihat kat sini daya apungan kurang berbanding berat. Jadi ini menyebabkan lelaki ini tenggelam. Okey, kita sambung kepada ketumpatan dan kesan apungan. Bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan berbeza. Sekiranya kita beri contoh batu, kayu, besi, ia ialah bahan yang berbeza, jadi setiap satunya mempunyai ketumpatan yang berbeza. Kedudukan sesuatu objek di dalam benda ler bergantung kepada ketumpatan objek itu berbanding ketumpatan benda ler. Okey, benda ler kat sini ialah cecair dan juga gas lah. Okey, seterusnya. Sekiranya sesuatu objek ialah kurang tumpat berbanding cecair, daya apungan iaitu daya tujah ke atas F menjadi lebih besar daripada berat W, lalu menolak objek itu ke atas, maka objek itu terapung. Okey, artinya kat sini sekiranya, ringkasnya sekiranya F itu ialah daya tujah ke atas adalah lebih besar daripada berat, maka objek itu akan tertolak ke atas dan dia terapung. Contoh begini, kita lihat bola pingpong di dalam air ini, di atas air ini. Ketumpatan, katakanlah ketumpatan bola pingpong ini bersamaan dengan 0.5 gram per sentimeter padu, manakala ketumpatan air ialah 1 gram per sentimeter padu. Kita dapati ketumpatan bola pingpong adalah kurang berbanding ketumpatan air. Okey. Jadi apabila ketumpatan bola pingpong ini kurang berbanding ketumpatan air, maka daya apungan atau daya tujah ke atas terhadap bola pingpong ini adalah lebih besar berbanding berat. Lalu menyebabkan bola pingpong ditolak ke atas, maka ia terapung di atas permukaan air. Okay, kenapa sesuatu objek itu tenggelam? Sekiranya suatu objek lebih tumpat berbanding cecair, daya apungan iaitu daya tujah ke atas F adalah kurang daripada berat objek W, maka ini menyebabkan objek itu tenggelam. Ringkasnya kita tulis macam ni atau kita faham macam ni. Sekiranya F kurang daripada W, maka objek itu akan tenggelam. Okey, kita lihat contoh yang diberikan. Ketumpatan batu diberikan 1.5 gram per sentimeter padu, manakala ketumpatan air
1 gram per sentimeter padu. Di sini ketumpatan batu adalah lebih berbanding ketumpatan air. So, daya apungan iaitu daya tujah ke atas F adalah kurang daripada berat batu itu sendiri, maka ini menyebabkan batu itu tenggelam. Okey, akhir sekali kita perhatikan gambar di atas dan kita fikirkan kenapa setiap bahan berada di kedudukan yang berbeza. Kita lihat ada 5 bahan iaitu gabus, petrol, ketulan ais, air dan juga kaca. Masing-masing berada pada kedudukan yang berbeza. Jadi di sini kita fikirkan balik, kaitkan balik apa yang kita belajar tadi tentang ketumpatan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita review kembali secara ringkas subtopik 8.2 kesan daya ini, iaitu kesan tindakan daya, daya apungan, ketumpatan dan kesan apungan. Semoga apa yang cikgu sampaikan hari ini dapat membantu para pelajar sekalian. Nanti cikgu akan sertakan soalan kuis untuk pelajar-pelajar siapkan. InsyaAllah semoga bertemu kembali di next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.